Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nadira binti Zulkifli, pemegang kad matrik C19A0675. Pada hari ini saya akan membincangkan punca-punca isu Macau Scam yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Punca pertama yang ingin saya nyatakan ialah sikap ambil mudah dalam kalangan masyarakat. Sikap ambil mudah dalam kalangan masyarakat menjadi punca mengapa isu skamer masih lagi berleluasa. Hal ini kerana masyarakat tidak peka serta tidak mengambil berat terhadap modus operandi yang telah digunakan oleh kumpulan skamer ini bagi memperdaya masyarakat dengan taktik menyamar sebagai pihak berkuasa maupun pihak bank. Hanya disebabkan sikap ambil mudah ini, ia telah memberi kemudahan dan keuntungan kepada golongan skamer ini dalam memperolehi segala data peribadi dan wang milik kita. Punca yang kedua ialah tiada tindakan yang tegas dan cepat. Kebanyakan kes yang berlaku pada masa kini biasanya akan viral terlebih dahulu di media sosial sebelum tindakan dari pihak berwajib diambil. Di samping itu, jika dapat dilihat, individu yang melakukan sindiket penipuan ini juga tidak serik dan akan melakukan perkara yang sama berulang kali. Hal ini berkemungkinan mereka berpendapat bahawa hukuman yang dikenakan adalah ringan bagi mereka. Punca yang seterusnya ialah sikap mudah percaya. Terdapat segelintir masyarakat yang mempunyai sikap mudah percaya kepada ganjaran maupun tawaran yang terdapat di media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya. Hal ini kerana ganjaran yang telah ditawarkan telah menarik minat masyarakat untuk mempercayainya sehingga menyebabkan segala data peribadi mudah diperolehi oleh golongan skamer ini melalui penyertaan yang telah dilakukan tanpa usul periksa. Bukan itu sahaja, malah sikap naif yang ditunjukkan oleh golongan skamer ini telah menyebabkan masyarakat mudah mempercayai segala pembohongan yang telah dilakukan. Sekian daripada saya bagi punca-punca berlakunya isu skamer dalam kalangan masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Nazrin bin Muhammad, pemegang nombor matrik C19A0320. Saya akan membincangkan sedikit tentang penyelesaian boleh mengatasi Macau Scam dalam kalangan masyarakat. Antara penyelesaian yang harus kita lakukan sekiranya menghadapi situasi seperti ini, pertama sekali kita jangan panik dan jangan sesekali mengikut arahan daripada mereka. Kita perlulah terus melaporkan kepada pihak polis ataupun institusi keuangan yang berkenaan. Yang kedua, janganlah kita untuk menelefon semula nombor telefon yang kita terima. Sebaliknya, menghubungi nombor rasmi organisasi yang berkaitan. Kita juga tidak sepatutnya mendedahkan sebarang maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, nombor akaun, nombor PIN, kad kredit dan bermacam-macam lagi lah. Okey, yang ketiga, kita haruslah mengambil serius mengenai perkara ini agar kita dapat bersama-sama membasmi jenayah penipuan skamer ini agar mereka tidak bermaharaja lela dan tidak berupaya untuk menipu orang lain. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Naimah binti Muhammad Yakin, nombor matrik C19A0363. Cadangan penyelesaian bagi mengatasi Macau Scam dalam masyarakat adalah jangan kongsi maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan bank dan nombor tag perlu anda simpan untuk diri sendiri sahaja. Selain itu, tamatkan panggilan apabila pihak tersebut meminta maklumat peribadi anda. Cadangan penyelesaian yang kedua adalah hubungi talian khidmat pelanggan. Apabila anda menerima panggilan yang mencurigakan berkali-kali, catat butiran dan nombor tersebut dan terus menghubungi talian khidmat pelanggan untuk menyatakan masalah yang anda hadapi. Akhir sekali, gunakan aplikasi untuk menyekat panggilan. Dengan bantuan teknologi yang canggih pada zaman sekarang, anda dapat menapis panggilan terlebih dahulu apabila ada orang yang cuba untuk meminta butiran anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Syakira binti Abdul Aziz, memegang nombor kad matrik C19A0773. Baiklah, saya akan menerangkan dan membentangkan berkenaan dengan kaedah pemerolehan ilmu yang digunakan dalam penyelesaian isu semasa iaitu skam Macau dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Kaedah merupakan salah satu langkah ataupun cara yang digunakan oleh kumpulan kami ini untuk menyelesaikan isu skam Macau dalam kalangan masyarakat di Malaysia.
kaedah pertama yang kami gunakan ialah kami menggunakan kaedah mendapatkan daripada sumber primer yang pertama, iaitu daripada pihak kerajaan. Di situ kami mendapatkan lebih banyak statistik berkenaan dengan penipuan scam akau dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Di situ juga kami mendapati lebih banyak berkenaan dengan penipuan yang berlaku dalam kalangan golongan muda dan juga golongan yang berusia lebih tua. Dalam keadaan ini, semua pihak kerajaan perlu mengambil inisiatif yang lebih berkesan supaya scam akau dalam kalangan masyarakat dapat ditangani di Malaysia. Kaedah kedua yang kami gunakan ialah kami menggunakan kaedah daripada sumber sekunder, iaitu daripada internet. Di situ kami cuba untuk mencari dan mengkaji segala info serta maklumat yang terdapat berkenaan isu semasa scam akau dalam kalangan masyarakat yang berlaku di Malaysia ini. Dalam situasi tersebut, kami mendapati terdapat lebih banyak situasi-situasi yang sama berlaku kepada golongan tua dan muda ini yang menceritakan bagaimana keadaan mereka tersebut ditipu dan juga duit mereka hilang lesap dengan begitu saja. Jadi, melalui keadaan ini, apabila kami mendapati kaedah kedua ini, kami mendapati lebih banyak maklumat yang kami perolehi untuk menyelesaikan isu semasa scam akau dalam kalangan masyarakat. Sebagai contohnya, kami mendapatkan penyelesaian seperti pihak kerajaan mengenakan tindakan yang lebih ketat kepada ahli scam yang cuba menipu rakyat Malaysia di Malaysia. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Untuk bahagian sumber, sebelum menentukan atau menapis sebarang sumber atau maklumat, para pengkaji mengenal pasti sama ada sesuatu informasi tersebut merupakan pengetahuan, pendapat ataupun fakta. Daripada menapis informasi tersebut, para pengkaji dapat mengenal pasti sama ada sumber ataupun ilmu ataupun informasi yang digunakan pakai merupakan satu ilmu ataupun informasi yang boleh dihujah ataupun satu fakta yang merujuk kepada perkara yang boleh ditanggapi oleh panca indera zahir. Fakta merupakan satu maklumat yang sah dan tepat mengenai sesuatu perkara. Dalam konteks ini merupakan satu fakta tentang statistik kes makau scam yang berlaku di Malaysia. Disebabkan kekangan atau keadaan semasa iaitu pandemik COVID-19, pengkaji terhad untuk mencari maklumat berdasarkan laman sesawang atau melayar internet untuk mengumpul sumber untuk memperoleh ilmu tentang isu yang dibincangkan. Antara sumber yang dapat diperoleh adalah sumber primer, iaitu statistik ataupun laporan-laporan kes yang terjadi ataupun yang masih lagi berlaku di Malaysia. Sumber sekunder yang digunakan pakai kebanyakan adalah cetakan surat khabar online, laporan berita atas talian dan beberapa video tentang bagaimana skamer menjalankan kegiatan mereka, laman web seperti blog, Wikipedia yang memaparkan isu makau scam juga diambil sebagai reference. Dan semua sumber ini digunakan dijadikan isu ataupun perkara yang dibincangkan untuk mencapai satu titik konklusi. Sekian, saya Fatin Syairah. Assalamualaikum, saya Nurul Wahidah Samsudin. Perbincangan seterusnya adalah mengenai rasionalkah penggunaan sumber yang digunakan di dalam kajian ini. Seperti apa yang kita tahu, sumber memainkan peranan yang penting dalam membuat satu kajian. Hal ini kerana pengkaji haruslah bijak memilih sumber untuk dimasukkan di dalam kajian yang dibuat. Dalam menjalankan kajian ini, pengkaji menggunakan dua sumber, iaitu sumber primer dan sumber sekunder.
Secara rasionalnya, dengan pengumpulan data melalui sumber primer, pekaji akan mendapat sumber yang asli dan tulen. Hal ini kerana kandungan ataupun maklumat daripada sumber primer merupakan maklumat yang belum disunting oleh mana-mana pihak. Selain itu, sumber primer ini adalah menarik untuk dibaca dan didengar kerana sifatnya yang memberikan kita kefahaman tentang sesuatu yang dikaji. Namun, ianya boleh dijadikan sebagai bukti apabila menjawab soalan-soalan ataupun membina hujah-hujah tentang kajian kita. Seterusnya adalah pengumpulan data melalui sumber sekunder yang menjadi bahan rujukan supaya pekaji dapat memahami dan menjelaskan mengenai apa yang dikaji. Dengan menggunakan sumber ini, pekaji akan mendapat gambaran lebih awal mengenai kajian yang hendak dibuat. Ini kerana sumber sekunder ini merupakan sumber yang dihasilkan melalui tafsiran sumber primer. Kesimpulannya, sumber primer dan sumber sekunder dapat membantu pekaji dalam mencari maklumat yang berkaitan dengan kajian yang dibuat. Dengan ini, pekaji mestilah peka dengan kesahihan sesuatu maklumat yang diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman bin Nizal. Pada hari ini saya ingin menceritakan tentang justifikasi aktiviti Macau Scam di Malaysia. Justifikasi ialah alasan ataupun pendapat yang kukuh bagi menjelaskan hujahan, iaitu sumber dan kaedah yang digunakan. Yang pertama ialah sumber modus operandi. Modus operandi ialah aktiviti ataupun perancangan yang telah disusun atur oleh individu tertentu bagi melancarkan proses pekerjaan mereka. Modus operandi ini haruslah dikekang daripada awal, iaitu pada akar umbi, agar aktiviti dan kegiatan ini dapat dihapuskan dengan lebih tangkas dan cepat. Selain itu, aktiviti mengumpul dana. Aktiviti mengumpul dana ini dilihat semakin popular dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya generasi muda. Rakyat Malaysia dilihat sewenang-wenangnya mendermakan sejumlah wang kepada individu ataupun kumpulan tertentu tanpa menyelidiki latar belakang orang itu. Ini menyebabkan wang-wang yang disalurkan dapat digunakan ke arah yang tidak baik. Terusnya, sumber lain yang digunakan ialah dengan mendidik dan memberi kesedaran kepada warga tua. Warga tua dilihat sedikit takut apabila menerima panggilan daripada sekian-sekian individu yang mengakui sebagai peguam ataupun polis dengan memberikan wang. Maklumat diri, nombor PIN bank dan sebagainya tidak boleh diberikan kepada sesiapa kecuali badan uniform yang dipercayai seperti anggota Diraja Malaysia PDRM dan peguam yang sah. Dengan mendidik warga tua ini dapatlah mengurangkan lagi risiko. Warga tua boleh melayari laman web ataupun merujuki kepada mana-mana institusi yang sah untuk mendapatkan maklumat seperti Bank Negara Malaysia. Dalam pada itu, pihak berkuasa haruslah mengumpul maklumat-maklumat peribadi mangsa-mangsa yang terlibat dalam aktiviti kegiatan Macau Scam ini supaya dapat menyelaraskan kerja dengan lebih mudah. Akhir sekali, dapatlah disimpulkan di sini bahawa aktiviti Macau Scam di Malaysia telah bermaharajalela sekian lama. Walaupun aktiviti ini mudah dibawa oleh pihak berkuasa, kita haruslah tetap berhati-hati dengan segala ancaman yang akan diberikan oleh mereka. Aktiviti ini haruslah dicegah dan dibantras supaya Malaysia menjadi lebih aman. Sekian saja untuk video kami pada kali ini. Terima kasih kerana menonton.